Hak pendidikan kepada kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan, tanpa hambula kepada golongan rentan seperti golongan kanak-kanak. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas menengah dan pendidikan tinggi. Mengikut Konvensyen mengenai hak kanak-kanak perkara 28, negara telah mengiktiraf hak kanak-kanak dalam pendidikan dan menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam perkara yang khususnya berhubungan dengan pendidikan dengan tujuan untuk menyumbang kepada pembasmian kejahilan dan buta huruf. Manakala perkara 29 dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak pula menerangkan tentang persetujuan negara dalam memberikan pendidikan kepada kanak-kanak yang dihala tujukan kepada perkembangan personaliti, bakat dan kebolehan mental serta fizikal, perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi, perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak, identiti kebudayaan, bahasa dan nilainya, penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggungjawab dalam masyarakat yang bebas dalam semangat persefahaman, keamanan, toleransi, kesamaan jantina dan persahabatan di kalangan semua orang. Dan yang terakhir sekali iaitu perkembangan rasa hormat bagi alam sekitar semula jadi. Mengikut perspektif Islam, pendidikan atau menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang penting. Islam adalah agama yang amat mementingkan dan menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan, Al-Quran telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan tamadun Islam agar umatnya terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki sesuatu perkara. Perkara ini dibuktikan di dalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan pertulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini memberi isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang pendidikan. Perkataan Iqra, bacalah yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam berulang kali kepada Rasulullah SAW menegaskan supaya umat manusia belajar, mengkaji dan mencari ilmu dalam kehidupan mereka. Kepentingan pendidikan kepada kanak-kanak. Melalui pendidikan, kita dapat melahirkan kanak-kanak yang berakhlak mulia serta bersahsiah. Ianya tidak dapat dinafikan. Apabila kanak-kanak ini mendapat pendidikan dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, mereka dengan tersendirinya telah mempunyai penerapan nilai-nilai moral dalam diri mereka. Kanak-kanak yang bermoral atau berakhlak mulia ini dikatakan lebih cenderung dalam memperolehi kecemerlangan di dalam setiap aspek. Dilihat dari perspektif Islam, agama Islam sendirinya menyuruh kita mengamalkan sifat mahmudah di dalam kehidupan. Hal ini berkait rapat dengan akhlak manusia, terutamanya golongan kanak-kanak, kerana apabila kanak-kanak ini menuntut ilmu, pastinya mereka menunjukkan sikap positif kepada guru mereka. Ini bagi memastikan ilmu yang diperolehi mereka itu mendapat keberkatan. Di sekolah, dengan adanya subjek mata pelajaran seperti pendidikan Islam, sivik serta pendidikan moral, ini dapat membantu dalam memupuk nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak. Seseorang yang bermoral pasti akan disukai oleh orang di sekelilingnya kerana tingkah lakunya yang tertib serta sangat menghormati guru-guru. Selain itu, melalui pendidikan juga kita dapat melahirkan kanak-kanak yang berminda kelas pertama dan berfikiran secara meluas ataupun terbuka. Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menambah baik sistem pembelajaran dengan mengetengahkan kaedah yang terkini iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Sistem ini bertujuan untuk menguji tahap pemikiran pelajar dalam menyelesaikan soalan-soalan yang sukar. Terdedahnya kanak-kanak dengan pendidikan sebegini menjadikan mereka lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan sesuatu idea pemikiran. Selain itu, mereka iaitu kanak-kanak dilihat berjaya meningkatkan tahap keyakinan mereka melalui proses pembelajaran yang begini, di mana kanak-kanak ini lebih berani dalam bersuara dan menyampaikan pendapat serta pandangan mereka.
Kanak-kanak ini juga turut dilihat cenderung dalam memulakan sesi soal-jawab hasil daripada keinginan mereka untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu perkara. Ilmu pengetahuan ini menjadikan seseorang kanak-kanak itu sebagai insan yang berguna kepada masyarakat, bangsa dan negara pada masa hadapan. Kanak-kanak yang berminda kelas pertama ini akan dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam setiap aspek. Yang terakhir, melalui pendidikan, kita dapat menjamin masa hadapan kanak-kanak dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam mendepani arus kemodenan dunia yang kian pesat, pelbagai bidang ilmu haruslah dikuasai. Kanak-kanak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi mampu membina keselesaan hidup yang lebih sempurna. Kanak-kanak yang mendapat pendidikan sejak dari awal memudahkan mereka untuk mendapatkan tempat di mana-mana IPT. Pendidikan kanak-kanak ini di IPT dalam bidang-bidang ilmu seperti bidang bahasa asing, bidang kesenian, bidang kesasteraan serta bidang sains mampu melahirkan ramai individu yang berintelektual tinggi di Malaysia. Pada masa hadapan, apabila kanak-kanak ini menguasai bidang ilmu seperti yang telah dinyatakan ini, mereka akan memperoleh manfaat yang besar dalam kehidupannya, di mana mereka mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas dan cerah. Kesan sekiranya kanak-kanak tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Pendidikan adalah satu asas matlamat untuk menentukan cara hidup seharian dan dalam menentukan sesuatu keputusan. Kanak-kanak akan mengalami kesan yang amat besar jika tidak mendapat pendidikan awal sejak kelahiran mereka lagi. Kesan yang pertama adalah kesan emosi. Emosi jika ditakrifkan adalah apa-apa pengalaman sedar yang dicirikan oleh aktiviti mental yang sengit dan tahap keseronokan atau ketidakselesaan tertentu. Kesan emosi atau pada psikologinya amatlah membimbangkan jika kanak-kanak tidak menceburi pendidikan sejak awal usia mereka. Perkembangan dan sifat awal kanak-kanak lazimnya yang berumur dalam lingkungan 4 hingga 11 tahun seorang yang periang, suka bergaul dan bermain bersama kawan-kawan namun semuanya akan terbatas. Ini mengakibatkan kesan yang begitu mendalam kerana kanak-kanak tidak mempunyai peluang untuk berteman dan bermain bersama mereka yang lain. Kanak-kanak akan cenderung untuk menyepikan diri dan tidak suka bersosial kerana tidak dapat melakukan aktiviti sosial dengan rakan-rakan lain. Kerana di sekolah membolehkan kanak-kanak bergaul sesama mereka, bermain bersama dan belajar bersama. Perkembangan dan pertumbuhan emosi kanak-kanak adalah penting untuk mereka membesar dalam keadaan yang bebas tekanan perasaan dan memudahkan pertumbuhan yang memberangsangkan. Lebih-lebih lagi sejak pandemik COVID-19 melanda negara Malaysia sejak Mac 2020 yang lalu, pendidikan kanak-kanak merisaukan ibu bapa dan para pendidik pada tahap maksimum. Pandemik ini memaksa pihak kerajaan memutuskan sekatan perintah kawalan agar rakyat duduk di rumah untuk membendung penularan wabak ini. Ini menyebabkan semua aktiviti harian terpaksa dihentikan dan semua golongan harus bekerja di rumah. Begitu juga dengan pelajar yang harus meneruskan sesi pembelajaran mereka dari rumah iaitu pembelajaran secara atas talian. Justeru ini menghadkan kanak-kanak untuk berada di sekolah. Selain itu, kanak-kanak akan mengalami kesukaran untuk memahami secara telus pembelajaran yang dilaksanakan dan kanak-kanak mungkin akan mengalami ancaman buta huruf disebabkan pendidikan yang tidak dilaksanakan dengan berkesan. Kesan kognitif. Kognitif adalah kemahiran dan kebolehan individu yang melibatkan aktiviti mental seperti mengingati, mengkategori, merancang, menakul, menyelesaikan masalah, mencipta, berimajinasi dan lain-lain. Kesan kognitif mempengaruhi diri seorang kanak-kanak jika tidak diterapkan dan diajar dengan baik kepada mereka. Daya pemikiran yang dihasilkan kanak-kanak adalah terbantut yang menyebabkan kelangsungan hidup mereka terjejas kerana tidak dapat berinteraksi dengan persekitaran, pengalaman sosial dan keseimbangan. Ini menyebabkan mereka kurang menunjukkan reaksi dalam berkomunikasi dan kurang adaptasi dengan persekitaran baru. Mereka juga akan mengalami kesukaran untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Kesan pada masa hadapan.
Pendidikan adalah persediaan sepanjang zaman untuk menghadapi sesuatu situasi dan keluar daripada kejahilan. Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap individu, terutamanya hak yang mesti diperolehi sejak kanak-kanak lagi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan mestilah diperolehi sejak mereka kecil lagi. Tanpa ilmu, kanak-kanak ibarat katak di bawah tempurung tanpa mengerti untuk menilai dan memahami serta tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Ilmu pengetahuan amat penting bagi kanak-kanak untuk mengembangkan kerjaya pada hidup akan datang. Hal ini kerana melalui pendidikan, kanak-kanak dapat memilih kerjaya yang menepati kebolehan dan minat mereka. Mereka berupaya untuk berusaha mendapatkan yang mereka impikan dan mempunyai semangat untuk memperoleh sesuatu. Lebih-lebih lagi, pendidikan adalah salah satu aspek keutamaan untuk menyara kehidupan dan menentukan hala tuju kehidupan mereka. Faktor yang menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat pendidikan. Kanak-kanak yang hidup dalam keluarga yang miskin, kebanyakannya ibu bapa mereka bekerja dengan pendapatan yang rendah. Ini menyumbang kepada masalah kewangan keluarga. Mereka tidak mampu untuk menghantar anak ke sekolah bagi mendapatkan pendidikan. Lebih-lebih lagi jika ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai. Ini semua memerlukan kos yang tinggi daripada nak menyediakan yuran sekolah anak-anak. Pengangkutan juga perlu dibayar. Ini semua memakan belanja yang besar bagi seorang anak. Apatah lagi jika ibu bapa yang memiliki anak yang ramai yang perlu bersekolah. Seterusnya ialah kanak-kanak yang menjadi pelarian seperti anak-anak Rohingya. Kerajaan berpendirian untuk tidak membenarkan anak-anak pelarian mendapatkan pendidikan di sekolah awam, tetapi mereka hanya boleh mendapatkan pendidikan di sekolah swasta sahaja. Sekolah swasta pula memerlukan kos yang tinggi berbanding sekolah kerajaan. Maka ibu bapa kanak-kanak pelarian tidak berkemampuan untuk menghantar anak-anak bagi mendapatkan pendidikan. Seterusnya, kanak-kanak yang termasuk dalam golongan orang kurang upaya iaitu OKU. Lebih kurang 90% golongan orang kurang upaya OKU adalah terdiri daripada kanak-kanak di seluruh dunia yang tidak mendapat pendidikan dan berlaku masalah buta huruf. Tanpa akses kepada pendidikan dan latihan yang sesuai dengan keperluan mereka, kanak-kanak yang kurang upaya tidak dapat meningkatkan kemahiran untuk kehidupan mereka pada masa hadapan. Perkhidmatan sokongan yang tidak mencukupi juga antara punca membantutkan mereka mendapatkan pendidikan, seperti peralatan atau peranti pembelajaran bagi pelajar OKU serta guru yang terlatih dan berkelayakan. Ramai ibu bapa kanak-kanak OKU mendakwa bahawa mereka tidak dibenarkan untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah disebabkan sekolah hanya menerima pelajar kurang upaya yang bebas dan boleh mengurus diri mereka sendiri. Selain itu, walaupun terdapat undang-undang yang menyatakan bahawa bangunan hendaklah dibina dengan kemudahan untuk orang kurang upaya, namun ia amat kurang dibina. Ini lagi menyukarkan kanak-kanak OKU untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Akhir sekali ialah kurangnya kesedaran oleh sesuatu kaum seperti kaum orang asli. Kurangnya kesedaran ditambah pula kedudukan ekonomi yang tidak kukuh menjadi faktor yang mengekang anak masyarakat orang asli untuk mendapatkan pendidikan. Secara dasarnya, tahap kesedaran mengenai pendidikan dalam kalangan orang asli meningkat daripada masa ke semasa. Bagaimanapun, tahap kesedaran itu dilihat masih rendah bagi memastikan anak orang asli memperoleh pendidikan demi kelangsungan hidup mereka. Justru itu, masyarakat orang asli di kalangan ibu bapa perlu menekankan aspek pendidikan dengan memastikan anak mereka mendapat pendidikan yang sempurna
bagi mengubah taraf hidup dan sosioekonomi mereka. Kebanyakan ibu bapa masyarakat orang asli ini masih bergelut mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga sehingga aspek pendidikan anak terabai. Akhir sekali, masyarakat orang asli perlu bersikap lebih terbuka terhadap isu pendidikan dan menjadikan pemimpin daripada kaum mereka sebagai idola untuk mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Di sini saya akan menerangkan tentang sebab berlakunya jurang perbezaan antara pendidikan luar bandar dengan pendidikan di bandar. Kawasan luar bandar dikenali sebagai kawasan yang majoriti penduduknya menjalankan aktiviti pertanian. Di sini, saya mengambil salah satu contoh bagi kawasan luar bandar di Malaysia iaitu Pakan Sarawak. Manakala, di bandar pula merupakan kawasan yang sekurang-kurangnya mempunyai penduduk seramai 10,000 orang dan 60% penduduknya menjalankan aktiviti yang bukan pertanian. Contoh kawasan bandar di negara kita adalah Bandar Kuala Lumpur. Baiklah, di sini antara beberapa perbezaan di antara mereka, iaitu kekangan infrastruktur dan kemudahan di sekolah. Tidak dapat dinafikan bahawa capaian teknologi di kawasan luar bandar adalah lebih rendah berbanding dengan sekolah di kawasan bandar yang mempunyai kemudahan lengkap tanpa perlu bersusah payah mencari alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, kebanyakan sekolah di luar bandar menghadapi masalah untuk mencapai kepada teknologi dan internet. Hal ini sangat sulit untuk pelajar maupun guru di sana memandangkan pendidikan kita sekarang banyak menekankan kepada teknologi, lebih-lebih lagi pada musim pandemik COVID-19 ini. Selain itu, masalah jurang digital. Bagi sekolah yang di luar capaian internet atau sekolah yang tidak mempunyai infrastruktur lengkap seperti komputer, hal ini sangat mengganggu prestasi pengajaran dan pembelajaran kerana para guru terpaksa menggunakan cara pengajaran secara tradisional semasa sesi pengajaran. Cara pengajaran ini akan membosankan murid dan mereka akan hilang minat untuk belajar yang akan menyebabkan pencapaian pendidikan mereka merosot. Manakala pendidikan kawasan bandar mempunyai akses yang lengkap kepada digital ICT yang akan memudahkan lagi urusan pembelajaran dan lebih menarik dengan adanya pertolongan teknologi tersebut dalam sesi pembelajaran. Seterusnya, kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran. Kebanyakan sekolah di kawasan luar bandar kekurangan guru terlatih dan menyebabkan sekolah terpaksa mengambil guru sandaran yang tidak mempunyai pendedahan dalam sesi pengajaran serta pendidikan yang khusus dalam sesuatu subjek. Hal ini akan menyebabkan kekurangan pengetahuan terhadap subjek yang diajar. Secara langsung akan menjejaskan prestasi murid-murid. Manakala di kawasan bandar pula, mereka mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi kerana ramai guru di sana mempunyai kemahiran yang cukup dan terlatih. Akhir sekali, sistem pengangkutan yang sukar terutama di Sabah dan Sarawak. Kebanyakan murid dan guru terpaksa berjalan kaki dalam jarak yang agak jauh setiap hari untuk pergi ke sekolah. Alat pengangkutan pula adalah sangat terhad. Hal ini telah menyukarkan murid untuk pergi ke sekolah. Sekiranya murid kerap tidak hadir ke sekolah, mereka akan ketinggalan dalam pelajaran mereka. Berlainan pula dengan keadaan pendidikan di bandar di mana mereka tiada masalah dengan pengangkutan kerana kebanyakan masyarakat di sana mempunyai kenderaan yang tersendiri tanpa perlu bersusah payah berjalan, menunggu bas dan sebagainya. Terdapat beberapa cadangan bagi meningkatkan tahap pendidikan kanak-kanak. Sebagai seorang guru, haruslah membantu murid agar dapat meningkatkan tahap pendidikan mereka. Yang pertama, guru mestilah memberi peluang kepada kanak-kanak melakukan aktiviti berbentuk permainan bagi membolehkan tahap pembelajaran mereka berkembang. Aktiviti ini adalah berbentuk hands-on yang melibatkan pelbagai deria dan psikomotor. Hal ini kerana kanak-kanak banyak menggunakan sensori motor atau anggota badannya untuk berinteraksi dan memahami perkara yang ada di sekitarnya. Contohnya, jika kanak-kanak diberikan patung, ianya akan mengeluarkan bunyi apabila ditekan. Mereka akan dapat belajar dan memahami bahawa apabila ditekan, ia akan bertindak balas iaitu dengan mengeluarkan bunyi.
Selain itu, aktiviti Minds On juga diperlukan dalam meningkatkan tahap pembelajaran kanak-kanak. Sebagai contoh, permainan menyusun ini secara tidak langsung meningkatkan tahap pendidikan kanak-kanak. Aktiviti ini melibatkan aktiviti seperti Hands-On dan Minds On. Ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap pendidikan kanak-kanak kerana mereka berusaha ingin mengetahui gambar yang mereka cuba susun. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang konkret dalam pengajaran dan pembelajaran PDP untuk memudahkan pemahaman murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematik, murid-murid diajar menggunakan operasi tambah dan tolak. Bagi memberi pemahaman kepada murid, guru boleh menggunakan bahan-bahan konkret yang berada di sekelilingnya seperti ranting kayu, plastik, daun dan sebagainya. Pendekatan seperti ini sangat sesuai untuk kanak-kanak peringkat umur 2 tahun hingga 7 tahun, iaitu pada peringkat praoperasi kerana mereka lebih cepat belajar dengan adanya bantuan objek atau fizikal. Penggunaan bahan bantu mengajar yang konkret ini juga boleh digunakan dalam kemahiran yang baru. Bahan-bahan mestilah menarik dan sesuai dengan pembelajaran yang diajar. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan gambar-gambar atau model sesuatu haiwan bagi mewakili objek yang dipelajari oleh mereka. Penggunaan bahan bantu mengajar yang konkret ini sesuai untuk menggantikan konsep-konsep pengajaran yang abstrak kerana murid sekolah rendah menghadapi masalah memahaminya kerana konsep-konsep tersebut tidak memberi makna kepada mereka. Akibatnya, mereka akan menggunakan cara pembelajaran menghafal untuk menyelesaikan masalah. Guru juga harus memperkembangkan kreativiti murid bagi meningkatkan tahap pendidikan mereka. Guru harus memberi peluang kepada murid memperkembangkan kreativiti mereka melalui aktiviti lukisan, muzik dan cerita fiksyen tetapi dengan perhatian yang rapi. Hal ini kerana murid-murid pada peringkat praoperasi ini merupakan kemuncak daya imajinasi dan fantasi. Fenomena ini disebabkan kanak-kanak pada peringkat ini kurang faham dunia realiti. Pemikiran mereka amat imajinatif. Sebagai contoh, guru-guru menceritakan cerita-cerita imajinasi yang memberi tauladan seperti cerita kura-kura dan arnab. Dengan memberi kisah yang bertauladan, murid-murid ini akan dapat membezakan perkara yang benar daripada yang berpura-pura. Melalui aktiviti melukis, murid-murid juga boleh menggambarkan objek yang dilihat di sekitarnya dan ini merupakan permulaan bagi pembinaan konsep. Dan yang terakhir, guru juga haruslah merancang aktiviti yang melibatkan kekekalan isi padu, nombor, keluasan dan sebagainya. Sifat pengekalan ialah bilangan atau jumlah elemen atau objek tetap walaupun susunan dan penglihatannya telah ditukar tetapi dengan syarat objek atau elemen tidak ditambah atau dikurangkan. Kanak-kanak praoperasi ini lebih baik diorganis pemikiran mereka terlebih dahulu. Dalam aktiviti ini, guru-guru boleh melakukan aktiviti yang mudah terlebih dahulu, iaitu dengan kekekalan nombor. Hal ini kerana pada umur murid-murid 7 hingga 11 tahun, mereka lebih mudah untuk belajar tentang nombor. Selepas selesai dengan nombor, barulah guru-guru boleh melakukan aktiviti kekekalan isi padu, keluasan dan sebagainya. Dalam menjalankan aktiviti kekekalan ini, guru-guru juga boleh menyelitkan aktiviti kebalikan atau susunan songsang. Proses kebalikan ini mengajar mereka untuk tidak terpengaruh oleh alam sekeliling. Apabila pengajaran tentang ini dilakukan, tidak mustahil bahawa di akhir peringkat ini, mereka akan menguasai kesemua kemahiran kekekalan tetapi dengan kadar yang berbeza. Baiklah, seterusnya ibu bapa juga dapat memainkan peranan bagi meningkatkan tahap pendidikan kanak-kanak.
Ibu bapa boleh melakukan apa sahaja seperti membantu dan menolong anak mereka di rumah, misalnya melalui komunikasi. Ini kerana anak-anak belajar untuk memahami sesuatu yang lebih baik apabila ibu bapa bercakap dan menerima serta mendengar idea mereka. Selain itu, ibu bapa juga boleh menerapkan amalan atau perkara yang telah dipelajari oleh anak mereka di sekolah. Contohnya seperti amalan memberi salam dengan ucapan selamat dan ucapan terima kasih. Selain itu, amalan kemahiran seperti menyiram pokok, menghidang makanan dan mengemas. Seterusnya, boleh juga mempraktikkan amalan membaca doa-doa yang telah dipelajari serta membaca, menulis, mengira, melukis, menyanyi dan sebagainya. Okey, selain itu ibu bapa juga boleh menyediakan berbagai jenis media seperti tanah liat, blog atau plastisin. Ibu bapa boleh membina taman sains untuk memberikan gambaran yang lebih dekat kepada kanak-kanak. Kanak-kanak lebih mudah memahami jika melihat apa yang dinyatakan berbanding perkara yang abstrak. Di samping itu, ibu bapa juga membantu memberi penerangan tentang sesuatu perkara. Contohnya dengan membuat demonstrasi dan memberi latihan dalam kraft, memberi khidmat nasihat dan runding cara, serta memberi sumbangan tenaga dan bahan. Pelibatan ibu bapa di peringkat awal kanak-kanak ini perlu menyediakan bahan alat bantu pengajaran dan pembelajaran seperti menyediakan buku bergambar serta alat tulis. Dengan adanya bahan ini, ibu bapa perlu menyumbangkan tenaga dengan mengajar anak-anak mereka dengan cara yang berbeza dari guru di sekolah. Ibu bapa mempunyai cara tersendiri untuk mengajar anak mereka mengikut pendekatan yang selesa dengan anak-anak mereka. Cadangan yang terakhir ialah ibu bapa boleh membawa anak mereka untuk pergi berkelah. Dengan ini, mereka boleh mengetahui dengan lebih banyak perkara selain pembelajaran di sekolah. Lawatan tersebut juga boleh dilakukan bersama tadika anak mereka dan guru tadika. Pada masa yang sama, lawatan ini dapat menjalinkan hubungan yang rapat di antara ibu bapa dan tenaga pendidik secara tidak langsung, membolehkan pendidik memahami anak-anak dengan lebih mendalam. Hai semua, ini Abah Adam dan ini Sarah. Semenjak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita hari ini, semua pelajar diarahkan meneruskan pembelajaran dari rumah iaitu PDPR. Abah Adam dan Sarah sering mengalami pengurusan konflik pembelajaran PDPR mereka dan kerja rumah yang diarahkan oleh ibu bapa mereka. Cuba anda lihat, adakah anda juga mengalami perkara yang sama? Para pelajar perlu tahu kesejahteraan mental dan pengurusan tekanan mental adalah sangat penting untuk kebahagiaan dan kelestarian hidup kita. Bagaimana Abah Adam dan Sarah menguruskan konflik pembelajaran PDPR dan kerja rumah mereka? Pertama, maklumkan kepada keluarga keperluan PDPR di rumah supaya mereka fahami. Contohnya, maklumkan kepada mereka jadual kelas pertemuan maya bersama guru, tugasan yang perlu diselesaikan dan lain-lain. Kedua, tentukan tugasan yang lebih utama untuk dilaksanakan. Ianya sangat membantu dalam pengurusan masa yang baik di samping menyesuaikan diri antara jadual kelas secara maya dan jadual harian di rumah. Masa hujung minggu juga, Abang Adam dan Sarah menggunakan masa itu sebaiknya untuk menyelesaikan lain-lain tugasan. Abang Adam dan Sarah bekerjasama dalam membahagikan tugasan membantu ayah dan ibu di rumah. Sikap tolak ansur dan tolong-menolong dalam keluarga pasti akan menzahirkan rasa kebahagiaan. Maka berbincanglah secara baik dan saling hormat-menghormati agar sesuatu konflik itu dapat diatasi. Keempat, menggunakan kekosongan masa antara kelas maya atau masa yang terluang untuk merehatkan minda dan regangkan otot. Kesihatan fizikal dan mental harus dijaga supaya kita terus kekal cergas, bertenaga
untuk pelbagai tugasan yang menanti, sama ada kelas maya atau kerja-kerja rumah. Kelima, sentiasa bersikap rasional, fleksibel dan realistik. Janganlah terlampau rigid dan meletakkan target yang tinggi untuk menyelesaikan semua perkara atau tugasan jika kita tidak mampu. Mintalah bantuan ahli keluarga, berbincang secara baik bersama kawan-kawan terhadap pembahagian kerja atau memaklumkan kepada guru sekiranya ada sebarang permasalahan. Sekiranya pengurusan konflik dan pengurusan mental pelajar masih tidak dapat diatasi, ibu bapa perlu peka memberikan khidmat psikologi kepada anak-anak. Di Malaysia, terdapat banyak agensi yang boleh membantu dalam memberikan khidmat nasihat dan psikologi. Seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai atau Hospital Bahagian Khas Kanak-Kanak yang berdekatan. Oleh itu, jagalah kesejahteraan mental dalam kalangan kanak-kanak kerana ianya sangat penting untuk kelestarian dalam kehidupan harian.
Bolehkah negara Malaysia bersaing dengan negara-negara lain dari segi pendidikan? Baiklah, pendidikan di negara Malaysia mampu bersaing dengan pendidikan di negara-negara luar. Hal ini kerana menurut Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, Malaysia telah diiktiraf sebagai sebuah negara yang mempunyai tahap persaingan lebih baik dalam bidang pendidikan dari 141 buah negara di seluruh dunia pada tahun 2018. Berdasarkan laporan terbarunya, Malaysia menduduki tangga ke-19 lebih baik daripada negara maju seperti United Kingdom, Perancis dan Jepun. Penekanan lebih meluas dalam pembangunan sektor pendidikan, misalnya turut menjadikan Malaysia setanding dengan Singapura bagi rantau Asia Tenggara, turut menjadikan sistem pendidikan Malaysia adalah setanding dengan Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jerman. Kedudukan ranking universiti di negara ini berada pada tahap yang baik. Contohnya, seperti Universiti Malaya mendapat ranking ke-151 terbaik dunia dalam ranking Universiti Dunia QS 2014 atau 2015 dan turut memegang tahap 5 bintang dari QS Intelligence Unit. Ranking program pengajian dan fakulti kuliah, 11 fakulti daripada Universiti Awam kita mempunyai kedudukan dalam 100 terbaik dunia. Malah, beberapa orang profesor dari Universiti Awam kita telah disenaraikan dalam anugerah Thomson Reuters. Minda saintifik paling berpengaruh dunia seperti Prof. Dr. Abdul Latif Ahmad dan Prof. Dr. Basim Hamid, Prof. Dr. Ishak Hashim dan lain-lain. Berdasarkan laporan UNESCO, pendidikan di Malaysia bukan sahaja berpatutan, malah mudah diakses dan berkualiti tinggi yang menjurus kepada banyak negara luar menghantar pelajar mereka ke Malaysia. Malaysia sekarang telah menampung pelajar asing sepenuh masa dari AS, Australia, United Kingdom, Sepanyol, Jepun, Korea Selatan dan lain-lain. Apakah kesan daripada pandemik COVID-19 terhadap pendidikan kanak-kanak di negara Malaysia? Dalam sektor pendidikan, pandemik itu memberikan kesan yang sangat banyak seperti kebanyakan sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Beberapa negara telah menutup sekolah dan menyebabkan sekurang-kurangnya 290.5 juta pelajar di seluruh dunia mengalami gangguan aktiviti pembelajaran kerana sekolah ditutup oleh kerajaan. Kesan dari pandemik COVID-19 menyebabkan kerajaan melaksanakan program pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada teknologi media digital dan bahan pelajarannya dihantar secara elektronik atau dalam bentuk file kepada pelajar dari jarak jauh menggunakan rangkaian internet dengan media komputer.
Menurut Kerajaan Pembelajaran dalam talian dinilai merupakan cara yang paling berkesan dan cekap untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemik saat ini. Kanak-kanak mungkin akan mengalami buta huruf. Ini kerana sesi persekolahan terutama di peringkat prasekolah dan darjah 1 yang sangat terjejas dan perlu ditutup mengakibatkan murid-murid tidak dapat menghabiskan silibus pelajaran dan sesi persekolahan secara formal. Perkara ini dibimbangi akan menjejaskan perkembangan akademik kanak-kanak ditambah pula aspek sosial mereka turut terganggu dan terjejas. Belajar secara dalam talian adalah tidak formal dengan ruang dan suasana yang berbeza di rumah juga boleh mengganggu tumpuan dan fokus anak-anak berbanding jika mereka masuk ke kelas dan bersua muka. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton dan para panel yang saya kasihi sekalian. Kita kembali lagi dalam segmen isu apa hari ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan faktor dan langkah bagi mengatasi masalah sosial dari kalangan remaja. Jadi berdasarkan video yang telah kita lihat sebentar tadi, apakah pendapat ataupun komen daripada panel kita yang pertama, iaitu Saudari Ifah tentang faktor atau terjadinya masalah buli ini. Saya persilakan Saudari Ifah. Baiklah, untuk
Seperti yang kita lihat dari video sebentar tadi, ini menunjukkan bahawa wanita pada masa kini sangat mudah terdedah kepada perkara yang tidak bermoral, lebih-lebih lagi dari kalangan remaja. Remaja pada masa kini terlalu mudah untuk bersosial dan mempunyai rakan atau kenalan yang lebih berusia daripada umur mereka sendiri. Sebagai contoh, seumur remaja-remaja di sekolah menengah ramai berkenalan atau berkawan dengan orang yang lebih tua daripada mereka disebabkan apps yang sangat viral ataupun sangat yang digunakan oleh mereka seperti League Match. Daripada situ mereka lebih cenderung untuk mengenali orang-orang yang mereka tidak kenali dan mudah cenderung untuk terpengaruh kepada budaya-budaya remaja yang tidak sihat. Okey. Pergaulan antara faktornya, punca pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang dan tidak memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ifah. Saya sangat-sangat setuju dengan poin yang disampaikan, iaitu wanita terutamanya di kalangan remaja ni sangat-sangatlah mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik, dan juga disebabkan oleh perkembangan teknologi semasa yang menyebabkan sangat mudah untuk mereka akses aplikasi-aplikasi yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dan akhirnya mereka cenderung untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi kita lihat pula apakah pandangan ataupun pendapat daripada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Izian, mengenai faktor ataupun punca terjadinya masalah buli ini. Saya persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti kita lihat pada video tadi adalah berkenaan dengan kes buli kan. Okey, seperti mana kita tahu juga, kes buli ni memang sangat normal lah dekat Malaysia, terutama lagi untuk remaja, untuk pelajar. Lagi kalau macam kita dekat fasa pandemik COVID-19 ni, walaupun bukan dekat sekolah, dekat flat, dekat rumah, dekat-dekat dengan kawan, kalau jumpa kawan pun tetap ada je isu-isu macam ni berlaku. Jadi menurut kepada pandangan saya sendirilah, perkara dan isu ni berlaku adalah disebabkan kurangnya pengawalan yang sangat ketat daripada ibu bapa mereka sendiri. Sebab ibu bapa dia merupakan sangat pentinglah peranan untuk kenapanya terjadi isu macam ni, adalah salah satunya fungsi ibu bapa tu sendiri. Okey, mungkin kerana kalau kita lihat kepada pandemik COVID-19 juga, mungkin ibu bapa mereka tu dia terlalu sibuk nak cari duit, dan dia ibu bapa yang bersikap dengan materialistik, disebabkan dia orang pun disebabkan dengan sikap ibu bapa tu, dia orang macam terabai tanggungjawab mereka kepada anak-anak. Jadi anak-anak tu akan kuranglah dapat prihatin dan dia orang rasa ni dia orang ni macam kurang kasih sayang dan sangat menyusahkan. Jadi anak-anak yang perangai macam ni dia orang bila dekat luar dia orang akan cari perhatian dan dia akan buatlah benda-benda yang tak baik. Contohnya buli tadilah. Yang kita tengok dari yang kita tengok perlakuan tu adalah negatif kan. Okey, kalau macam kita ikut kepada situasi pandemik COVID-19 ni, mungkinlah pengawalan ibu bapa tu agak sedikit ketat lah berbanding kepada yang fasa-fasa kehidupan yang sebelum ni. Tapi kenapa tetap isu ni berlaku dalam fasa pandemik COVID-19? Adakah ibu bapa tu dia rasa dia betul-betul jaga anak mereka dengan betul? Kalau tak, mesti takkan berlakukan isu macam ni. Jadi mungkin ibu bapa kenalah tetap ambil peranan mereka dalam kes ni. Itu menurut pandangan saya lah. Itu saja. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Izian atas pandangan yang saya rasa begitu betul lah dengan keadaan sekarang kan, COVID-19. Yang mana kita dapat lihat bila mana ibu bapa ni kurang mengawal anak-anak mereka disebabkan mereka terlalu sibuk, ataupun disebabkan anak-anak mereka sendiri yang tidak suka dikongkong, ataupun mempunyai kemungkinan masalah rumah tangga dan sebagainya yang menyebabkan anak-anak ini terasa terabai dan akhirnya memilih untuk lebih mencari perhatian di luar dan di media sosial. Jadi inilah antara punca-punca berlakunya masalah pembulian dalam kalangan remaja, dalam kalangan wanita terutamanya remaja. Baiklah, kita sudah mendengar tentang faktor ataupun punca masalah ini. Jadi saya nak persilakan panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Husna, yang mungkin boleh memberi pendapat ataupun pandangan beliau tentang apakah langkah-langkah
untuk mengatasi masalah buli ini. Jadi saya persilakan Saudari Husna. Baiklah, terima kasih. Antara langkah yang boleh diambil bagi membanteras jenayah buli ialah yang pertama, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam hal ini. Pertama, memberitahu atau membimbing anak-anak tentang keburukan membuli dan sebagainya. Kemudian bersikap tegas untuk menegur anak-anak sekiranya mereka terlibat dalam apa-apa jenayah seperti buli. Yang ketiga, memantau aktiviti anak-anak supaya mereka tak terdedah dengan jenayah buli. Yang kedua, menerapkan nilai agama dalam diri anak-anak sejak mereka kecil. Hal ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak apabila mereka meningkat dewasa kelak. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Husna. Saya sangat setuju dengan pandangan beliau sebab apa kita dapat lihat yang dalam keadaan sekarang ni ibu bapa lah antara peranan yang paling penting untuk membentuk sikap anak-anak kan. Ibu bapa perlu untuk mendidik anak-anak, perlu memantau aktiviti anak-anak walaupun dan sekarang anak-anak berada di rumah lagilah perlu pantau kan. Lepas tu dan ibu bapa juga perlu untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam diri anak-anak sejak dari kecil sebabnya melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau kita anak-anak dah besar baru kita nak membentuk anak-anak ni akan susah. Jadi makin banyaklah kes-kes yang macam ni. Jadinya melihatkan kepada langkah-langkah mengatasi, jadi saya harapkan para penonton dapat mengambil iktibar untuk mengawal anak masing-masing. Jadi sekian sahaja daripada kami iaitu segmen isu apa hari ini. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.